Bunyi suara mengerang tu datangnya dari kepala yang ditatangnya. Abang Ani hanya mengintai, tak tahu nak buat apa. Lembaga manusia berpakaian seragam hijau tu turut berlega-lega sekitar ruang tamu, menjinjing kepalanya bersama suara rintihan yang amat mengerikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ini saya akan kongsikan kisah yang ditulis oleh Abang Gani lagi, yang menceritakan pengalaman dia dengan kawan-kawannya terjumpa batu yang menyerupai tengkorak, dan selepas tu terjadinya siri-siri yang menyeramkan berlaku dalam hidup mereka. Nak tahu kisah dia macam mana? Tonton video ni sampai habis. Okey, ini dia 5 random shout out pada subscriber Syarul Chapter. Terima kasih di atas sokongan anda. Kalau anda nak masuk random shoutout pada video akan datang, sila like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya ada letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Sejak kecil lagi, Abang Gani memang minat dengan benda yang ada nilai seninya. Apa saja yang termasuk dalam kategori seni ni. Pada waktu terluang, Abang Gani akan merayau ke dalam hutan atau menghilir ke sungai untuk cari teras-teras kayu dalam sungai yang beraneka rupa, yang biasanya dibuat hiasan landscape kolam atau dalam akuarium tu. Batu-batu yang kadang-kadang terlekat fosil tumbuhan atau haiwan, kalau jumpa, Abang Gani akan bawa balik. Dia akan susun dekat laman atau atas almari hiasan. Kata orang, sungai-sungai dekat kawasan hutan atau yang jarang didatangi manusia biasanya jadi tempat tinggal golongan jin atau makhluk halus. Kadang-kadang bila kita ambil kayu atau batu, akan ada makhluk yang mengikut. Abang Gani memang pernah jumpa dan bawa balik batu-batu yang berbentuk agak pelik. Dia pernah jumpa batu hitam berkilat yang berbentuk kura-kura kepala ular. Anehnya, bila digosok, batu tu keluarkan minyak melalui rongga-rongganya. Batu tu Abang Gani jual pada seseorang dengan harga RM30 je, dan kabarnya orang tu jual semula pada seorang tauke Cina dengan harga RM3,000. Abang Gani pernah jumpa juga batu yang berlubang, dan bila ditekapkan ke telinga dekat lubang tu, akan terdengar bunyi macam suara orang tengah menangis. Pernah sekali tu ada seorang pengamal perubatan tradisional datang ke rumah Abang Gani pada suatu malam. Tiba-tiba cepat-cepat dia nak balik. Bila ditanya kenapa, pengamal tu cakap dia terlupa ada hal penting dan terpaksa pulang cepat. Tapi lepas beberapa hari, dia beritahu Abang Gani yang dia nampak makhluk kerdil berwajah hodoh tengah bertinggi atas batu-batu hiasan Abang Gani. Entahlah, Abang Gani pun tak pasti, tapi memang selalu juga dia dengar bunyi aneh dan terbayang lintasan makhluk-makhluk hitam dalam rumah dia tu. Dan sejak Abang Gani menduda dan tinggal seorang ni, tak ada kawan-kawan yang berani bermalam dekat rumah dia. Ditambah pula Abang Gani banyak simpan patung-patung wayang kulit dan pernah jadi tok dalang buat persembahan di majlis kenduri kahwin dan majlis-majlis formal. Mungkin sebab tu rumah dia agak mistik. Tapi disebabkan minat, Abang Gani tak kisah sangat tentang penampakan atau gangguan-gangguan tu. Dianggap macam biasa je. Pernah suatu ketika dulu, batu lilin, batu yang putih jernih dan berselut sinar tu lah, dapat permintaan yang agak tinggi.
Abang Gandhi dengan kawan-kawan kampung dia sibuk cari batu-batu lilin tu untuk dijual pada tauke Cina. Biasanya tauke Cina lah. Agak lumayan juga harganya. Suatu hari tu, Abang Gandhi dan beberapa orang kawan sekampung pergi berkelah dekat sungai di suatu tempat yang dinamakan Caruk Koreh. Letaknya di Jalan Felda yang bertembung dengan jalan raya untuk ke timur, Geri atau Kelantan. Tempat tu memang cantik. Sungainya agak luas dan air yang sangat jernih. Di tebingnya ada pokok-pokok kayu besar dan di setengah kawasan macam ada dinding batu yang bermacam bentuk. Ada yang berbentuk macam manusia atau haiwan. Sambil berkelah tu, mereka merayaulah ke hilir sungai cari batu-batu hiasan, terutamanya batu lilin. Masa tengah mencari tu, tiba-tiba seorang kawan dia bernama Syarul pekik sambil angkat sesuatu, tunjuk pada Abang Gandhi. Woi, tengok ni. Aku jumpa dekat tepi tu. Syarul tunjuk seketul batu yang nak sama besar dengan tengkorak manusia dewasa dan bentuknya betul-betul macam tengkorak. Sebelah lubang mata terpelohong, sebelah lagi sepet dan cedera macam terkena peluru. Hidungnya rompong, giginya masih lengkap tersusun, putih jernih dan berkilau macam mutiara. Abang Gandhi amati batu tu. Tiba-tiba bulu roma Abang Gandhi meremang. Kepala dia terasa semacam bila ditenung batu berbentuk tengkorak tu seakan menyeringai pandang Abang Gandhi. Nah, mau pergi jual kat toke tu, minta 100, kita bagi 2, RM50 seorang, kata Syarul. Syarul terus lambung batu tu pada Abang Gandhi dan terus berendam semula ke dalam sungai. Masa Abang Gandhi sambut batu tu, terdengar bunyi macam datangnya dari batu tengkorak tu. Abang Gandhi tersentak. Batu tu terasa panas padahal baru je diambil daripada dalam sungai. Tiba-tiba dada Abang Gandhi terasa berdebar-debar, jantung berdegup kencang. Terasa macam ada aura dan getaran pada batu tu. Abang Gandhi cuba amati betul-betul dan terdengar macam suara halus berdesir dari rongga mulutnya. Tengkorak manusia, mana mu dapat? Abang Gandhi segera toleh ke belakang. Kawan dia, Wan, datang. Abang Gandhi bagi batu tu kepada Wan. Wan ambil dan belik-belik batu tu. Bila Wan angkat dekat dengan muka dia, tiba-tiba Wan menjerit dan buang batu tu ke tanah. Tubuh si Wan ni terus menggigil. Wajahnya jadi pucat lesi. Abang Gandhi bertanya, kenapa? Dia bersuara. Kau ni biar betul. Takkanlah batu bercakap. Dia cakap. Cakap apa? Bawa aku balik. Abang Gandhi tengok wajah Wan tiba-tiba berubah jadi kekuningan. Matanya terbeliak dan bola matanya jadi macam nak ke warna hijau. Wajah Wan nampak mengerungkan, macam bertukar jadi tua dan hodoh. Abang Gandhi terpikir-pikir, tak tahu nak buat apa. Wan macam dirasuk sesuatu. Syarul yang baru naik dari menyelam terpegun tengok Wan. Abang Gandhi dah rasa lain macam. Dalam keadaan panik tu, Abang Gandhi sempat perhati tempat batu tu jatuh tadi. Tapi batu tu dah tak ada, dah hilang. Abang Gandhi terus azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba Wan jatuh tersepuk dekat perlu pokok. Abang Gandhi dengan Syarul segera dapatkan Wan. Badan Wan panas sangat, matanya terbeliak dengan nafas kencang, turun naik. Abang Gandhi terus baca ayat kursi dan tiup pada umbun-umbun Wan. Agak lama juga, akhirnya Wan mula pulih. Syarul bertanya, dia kenapa? Tadi dia belik-belik batu tu, tiba-tiba terus lempar. Katanya batu tu bercakap, minta dia bawa balik. Batu tu bercakap? Gila aku orang. Mama ikut. Mana batu tu? Wan lempar dekat situ tadi, tapi dah ada balik. Tiba-tiba batu tu muncul semula dekat tempat yang gaib tadi. Abang Gandhi mula rasa tak sedap hati dan cadangkan supaya batu tu diletakkan semula dekat tempat Syarul jumpa tadi. Tapi Syarul berkeras nak jual juga pada tauke Cina. Disebabkan Abang Gandhi yang kenal dan selalu berurusan dengan tauke tu, maka Abang Gandhi lah yang kena bawa balik batu tengkorak tu. Akhirnya dalam perasaan berbelah bagi, Abang Gandhi bawa balik juga batu puaka tu. Walaupun seram dan takut, tapi kalau nak dibiarkan rasa sayang juga. Bukan senang nak jumpa batu bentuk macam tu. Memang lain dari yang lain. Belum pernah Abang Gandhi jumpa batu bentuk tengkorak manusia.
Yang paling unik adalah giginya putih bercahaya macam mutiara. Mana tahu kalau tu betul-betul mutiara, mesti mahal harganya. Abang Ani bungkus batu tu dengan tuala mandi dan mereka segera pulang. Syarul suruh Abang Ani terus bawa batu tu ke pekan untuk jual pada Tauke. Sementara Syarul dengan Wan terus pulanglah ke rumah. Ketika sampai dekat kedai, Tauke Cina tu kelihatan tengah kusyuk susun batu-batu lilin beraneka saiz atas meja hiasannya. Bila nampak Abang Ani masuk, Tauke tu tersenyum dan bersuara, kawan, apa macam? Ada apa barang? Ada lah Tauke, ini rare punya barang mah. Ya kah? Apa batu? Kasih tengok. Abang Ani terus bagi bungkusan kain tuala tu pada Tauke dan Tauke tu buka dengan berhati-hati. Tapi sebaik saja dia buka, wajah Tauke tu tiba-tiba berubah jadi pucat. Cepat-cepat dia letakkan batu tu dan berundur ke belakang beberapa langkah dan bersuara, ayah, ini macam punya tak maulah. Banyak suai Tapi Tauke cakap mau yang ada bentuk punya. Betul, tapi bukan ini macam punya bentuk. Ini serupa hantu. Ayah, saya sudah susah cari. Angkat mari, kasih buang saya punya masa mah. Tak apa, lu mau wang saya boleh kasih. Nah, angkat 100. Tapi ini barang lu angkat balik. Tak apalah kalau itu macam. Saya angkat pergi jual sama Tauke lain lah. Lu try lah. Tapi wah ingat lah, mana Tauke pun tak mau angkat punya lah. Orang Cina ini macam punya barang ada sueo. Abang Ani segera tinggalkan kedai tu. Apapun dia dah untung, dah dapat RM100. Tapi betul Tauke tu cakap, Abang Ani pergi kedai hiasan mana pun tak ada yang berani nak beli. Semuanya nampak takut dan suruh Abang Ani bawa balik batu tu pergi. Ada yang terus bakar setangi lepas Abang Ani keluar dari kedai mereka. Mungkin untuk tolak bala agaknya. Akhirnya Abang Ani terpaksa bawa balik batu tu pulang. Nak kata hampa tu tak jugalah sebab dia dah dapat RM100. Abang Ani beritahu Syarul apa yang terjadi dan bagi RM50 pada Syarul. Syarul pun bersuara, jadilah dapat juga abuan kita. Habis batu ni macam mana? Tak apa, mu bawa balik simpan dekat rumah dulu. Nanti kita try jual dekat tempat lain pula. Akhirnya batu tu Abang Ani bawa pulang dan letak atas amari hiasan dengan batu-batu hiasan yang lain. Malam tu lepas isyak, Abang Ani keluar ke pekan nak pergi makan lah. Memang dia selalu makan dekat kedai je, jarang masak sebab tinggal seorang. Jarak dari kampung nak ke pekan lebih kurang 5 km. Abang Ani bawa motor. Di pertengahan jalan hingga melewati sebuah jambatan, tiba-tiba Abang Ani terasa macam ada seseorang duduk belakang dia. Tapi bila Abang Ani toleh, tak ada sesiapa dekat belakang dia. Motor terasa agak berat dan terasa terhoyong-hayang sikit. Abang Ani mula rasa tak sedap hati. Bulu roma dia terus meremang. Kepala dia terasa kembang. Rasa macam ada jari-jari runcing pegang bahu dia. Abang Ani semakin menggelabah. Cepat-cepat Abang Ani hentikan motosikal dan toleh ke belakang lagi. Ya Allah, batu tu Abang Ani nampak macam tengkorak tanpa tubuh terbang sambil menyeringai pandang Abang Ani. Lubang pada rongga matanya menyala macam berapi. Batu puaka tu bersuara, bawa aku, bawalah aku. Abang Gani mula menggigil dengan degupan jantung yang amat kencang. Terpaku dan tak tahu nak buat apa. Dalam keadaan terpinga-pinga tu, tiba-tiba kelihatan cahaya lampu yang mara menghampiri Abang Gani. Ada kereta lalu. Serentak dengan tu, batu puaka tu segera gaib. Abang Gani terus beristighfar beberapa kali dengan nafas yang termengah-mengah. Abang Gani tak jadi nak ke pekan dan ambil keputusan untuk pulang ke rumah. Kejadian tadi betul-betul menyeramkan. Nasib baik dekat rumah masih ada Maggi, bolehlah buat alas perut sementara nak tunggu hari siang. Sebelum sampai rumah, Abang Gani singgah rumah Syarul dekat tepi sekolah dulu dan ceritakan apa yang dia alami tadi. Tapi Syarul tak percaya dan bersuara, gila, merapu je mu ni. Ada pula batu boleh terbang. Tak masuk akal lah. Lah betul lah Syarul, mu tak percaya. Batu tu bukan batu biasa lah. Masa mu jumpa, aku dah rasa lain. Tak ada dah mu takut. Tu yang perasan macam tu. Tengok Tauke Cina tu pun tak berani nak beli. Suai katanya. Dah Tauke tu bengong. Batu tu ada nilai seni yang tinggi. Sebiji macam tengkorak, siap dengan sebelah mata sepet macam kena tembak. Giginya pula entah-entah belian. Tak apa, bawa main sini, biar aku simpan sat. Tengok betul ke tak dia berpuaka. Tak lama kemudian Mak Syarul datang sambil bawa dulang berisi teko air kopi. Mak Syarul bersuara, benda apa pula yang korang jumpa ni? Jangan duk kata bawa balik benda tak tentu hala. Sungai tu keras Tempat orang dulu-dulu buang saka.
Tak ada apa. Batu hiasan nak bubuh dalam akuarium je. Lepas minum kopi tu, Abang Gani terus pulang dan ambil batu puaka tu nak bawa ke rumah Syarul. Biar dia pula rasa macam mana aura batu tengkorak tu. Sampai rumah, Abang Gani terus masuk ke bilik dan buka almari. Tapi batu tu tak ada. Padahal memang dia simpan dalam almari tadi. Abang Gani mula rasa berdebar-debar. Tiba-tiba dia terdengar bunyi dari arah dapur. Bunyi macam paip dibuka dan bunyi macam pinggan mangkuk belaga. Bulu roma Abang Gani terus meremang. Rumah Abang Gani mana ada siapa, dia singgah seorang je. Perlahan-lahan Abang Gani keluar dari bilik dan jenguk ke arah dapur. Ya Allah, dalam sama cahaya dari lampu rumah abang dia yang terletak belakang rumah Abang Gani, terlihat satu kelibat manusia berpakaian macam pakaian seragam ala tentera tengah berdiri menghadap sinki, macam membasuh sesuatu. Dalam suram cahaya tu, Abang Gani tak dapat pastikan warna pakaiannya, cuma nampak hitam je. Dari belakang nampak kepalanya macam botak licin, hitam dan sedikit berkilau, terkena biasan cahaya lampu depan rumah Abang Gani ni. Abang Gani mula terasa seram. Dia beranikan diri dan berjalan dengan perlahan-lahan ke arah dapur. Berjalan. Bila sampai dekat pintu yang pisahkan antara ruang tamu dan dapur, Abang Gani terus hidupkan suis lampu. Sebaik lampu dapur menyala, kelibat manusia tu terus gaib dan tang! Bunyi sesuatu yang keras dan berat jatuh ke dalam sinki. Sambil beristighfar, Abang Gani datang dan tengok ke dalam sinki. Astaghfirullahalazim. Batu tengkorak tu tergolek dalam sinki macam menyeringai pandang Abang Gani. Dalam keadaan panik tu, Abang Gani beranikan diri pegang dan angkat batu tu keluar dari sinki. Bila Abang Gani sentuh je batu tu, terasa panas dan macam ada gegaran aura menyerap ke seluruh salur darah dia. Kepala terasa pening dan mual. Cepat-cepat Abang Gani bungkus batu tu dengan kain tuala lusuh dan segera ke rumah Syarul. Disebabkan dah lewat malam, Abang Gani tak terus pergi rumah Syarul. Sebaliknya, dia tunggu dekat depan sekolah dan telefon Syarul suruh dia datang depan sekolah tu. Tak lama kemudian, Syarul sampai dengan berkain plekat, tak berbaju. Syarul bersuara, "Mana batu tu?" Abang Gani ambil bungkusan tuala dalam ragam motor dan bagi pada Syarul. Syarul ambil dan terus buka bungkusan tu. Dalam sama cahaya lampu jalan, Syarul membelik-belik batu tu. Namun tiba-tiba dia menjerit dengan wajah yang pucat dan terus lepaskan batu tu. Pam! Batu tengkorak tu terhempas atas jalan dan tergolek ke tepi longkang pinggir jalan. Abang Gani bersuara, "Kenapa? Dia jegi mata dekat aku." "Jegi biji mata apanya? Mana ada biji mata? Kan terpelohong je lubang matanya." "Hah? Tapi tadi dia macam ada mata. Terbeliak pandang aku." Kata dekat aku. Mu pun penakut juga. Lepas tu macam mana? Nak cuba simpan tak?" Abang Gani terus ambil batu puaka tu dan balut semula. Kemudian dia bagi pada Syarul. Wajah Syarul nampak serba. Dia pandang je bungkusan tuala tu. Akhirnya Syarul ambil juga dan berkata, "Tak apa, aku try simpan Sat. Tapi kakak aku baru lepas bersalin. Bayinya ada dekat rumah aku." "Habis tu macam mana? Jangan buat pasal. Perempuan baru lepas beranak semangat lemah. Kalau jadi apa-apa nanti aku tak tahu. Mu yang minta nak simpan." Syarul letak batu tu dalam ragam motor dan bergegas pulang. Abang Gani pun pulang ke rumah. Sampai dekat rumah, Abang Gani duduk atas motor kejap sambil tenangkan fikiran yang tengah bercelaru tu. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam rumah. Abang Gani terkejut dan mula panik. Jantung berdegup kencang. Abang Gani turun dari motor dan beranikan diri melangkah dengan perlahan-lahan ke pintu. Ruang tamu agak sama-sama terkena biasan lampu dari dapur dan lampu bilik yang masih terpasang. Melalui tingkap yang sedikit terbuka, Abang Gani mengintai ke dalam rumah. Astaghfirullahalazim. Apa yang Abang Gani nampak membuatkan dia terkelu dan kaku. Kelihatan satu sosok tubuh berpakaian hijau kehitaman yang copang-camping dan bertumpuk-tumpuk dengan darah tengah berjalan terhincut-hincut, berlega-lega di sekitar ruang tamu sambil menatang sebiji kepala dengan kedua belah tangannya. Kepala yang dipegangnya kelihatan luka terkoyak dengan sebelah biji matanya tersembul keluar, manakala sebelah lagi matanya kelihatan hancur. Pakaian yang dipakainya macam pakaian seragam komunis.
Bunyi suara mengerang tu datangnya dari kepala yang ditatangnya. Abang Ani hanya mengintai, tak tahu nak buat apa. Lembaga manusia berpakaian seragam hijau tu terus berlega-lega sekitar ruang tamu, menjinjing kepalanya bersama suara rintihan yang amat mengerikan. Dalam panik dan ketakutan, Abang Ani cuba baca ayat kursi dan 3 kul. Walaupun dengan suara tersekat dan terketa-keta, Abang Ani dapat juga habiskan ayat-ayat tu dan beristighfar beberapa kali. Akhirnya lembaga tu gaib. Abang Ani tarik nafas lega. Namun dia masih teragak-agak nak masuk ke dalam rumah lagi. Tapi kalau dia terus dekat luar je, tak jadi apa juga. Abang Ani beranikan diri tolak daun pintu. Sebaik melangkah masuk ke dalam rumah, Abang Ani terasa macam ada sesuatu tengah perhatikan dia. Suhu tiba-tiba jadi amat sejuk hingga membuatkan bulu roma Abang Ani meremang. Abang Ani terpaksa beranikan diri periksa setiap sudut ruang rumah, tutup semua tingkap dan pintu dapur. Kemudian terus masuk ke dalam bilik dan rebahkan badan atas katil. Abang Ani cuba tenangkan diri dengan membaca surah Al-Fatihah, 3 kul, ayat kursi serta beristighfar beberapa kali. Seketika kemudian, Abang Ani teringat cerita orang-orang tua dekat kampung dia tentang sungai tempat mereka jumpa batu tengkorak tu. Dulu tempat tu pernah jadi pertempuran antara askar Melayu dan komunis. Menurut ceritanya, 6 orang terkorban dalam pertempuran tu. Dulu tempat tu dinamakan 6 nyawa. Kisah tu berlaku masa zaman darurat sekitar tahun 70-an dulu. Tempat tu juga dulunya dijadikan tempat buah saka. Ketika Abang Ani baru nak lelapkan mata, tiba-tiba kedengaran bunyi motosikal memecah kesepian malam. Abang Ani tersentak dan terus bangun. Rasanya motosikal Syarul tu. Abang Ani terus keluar dari bilik dan menyalakan lampu depan. Bila pintu dibuka, kelihatan Syarul dengan wajah pucat dan berpeluh-peluh. Syarul bersuara, "Mu tolong simpan dulu batu tengkorak ni. Esok kita hantar balik ke tempatnya." Lah pula, tadi mu juga yang minta sangat nak simpan. Tak boleh. Tolonglah mu pegang Sat. Esok kita hantar balik ke tempat tu." "Kenapa pula? Apa yang jadi?" "Kakak aku nampak batu tu melayang sekitar tempat bayi dia yang baru lahir tu. Menyeringai, jeli lidah jilat kepala anak saudara aku tu. Sekarang budak tu menangis meraung tak berhenti dan kakak aku kena rasuk tak sedarkan diri." "Hah? Biar betul?" "Betul. Nah, mu simpan Sat malam ni. Esok kita pulang balik ke tempatnya. Aku nak pergi rumah Pakcik Aziz pula ni. Nak suruh tengok kakak aku dengan anak saudara aku tu." Aku pun tak berani nak pegang dah, Rol. Sejak bawa balik batu ni macam-macam dah aku kena. Mu letak dekat pedu pisang tu." Syarul toleh ke arah pokok pisang sebelah kiri rumah Abang Ani dan terus letak bungkusan kain tuala tu ke perdu pisang tu. Kemudian dengan segera tinggalkan rumah Abang Ani. Abang Ani beristighfar beberapa kali. Kemudian sambil dia rapatkan daun pintu tu, Abang Ani pandang ke arah perdu pisang tu. Tiba-tiba bungkusan kain tuala tu bergerak-gerak dan ikatannya terbuka. Batu tu melayang ke atas dan muncul lembaga berpakaian hijau tadi. Batu tengkorak tu mula bercantum dengan lehernya. Abang Ani terpaku macam dipukau sambil tengok situasi yang menggerunkan tu. Sebaik batu tengkorak tu bercantum dengan lehernya, wajah lembaga tu bertukar menjadi kepala manusia yang normal. Namun wajahnya berlumuran darah dan dia kelihatan sangat cemas, macam tahan sakit. Pakaiannya basah dan koyak rabak. Tiba-tiba lembaga tu melambai pada Abang Ani. Masa tu punyalah panik, tak tahu nak buat apa, kata Abang Ani. Lembaga tu bersuara, Kawan, tolonglah aku. Di satu lubuk sungai tempat kamu jumpa aku, di bawah timbunan pasir hitam, cari tulang temulangku yang masih tersisa. Satukan dengan kepalaku. Tolong semadikan aku di tebing sungai itu. Semoga aku bersemadi dengan tenang, aman." Tidak, tak mungkin aku dapat tolong kamu. Aku tak kenal kamu dan tak tahu asal-usul kamu. Siapa kamu? Apa yang telah berlaku pada kamu? Lembaga tu mengerang kesakitan. Tak lama kemudian, kepalanya tercabut dari leher dan berubah jadi batu tengkorak semula. Serentak,
tubuhnya gaib. Tinggal batu tengkorak berlega-lega dan mula menghampiri Abang Ngani. Memang Abang Ngani berniat nak lari, panggil Syarul atau sesiapa je, tapi badan dia jadi kaku, tak boleh bergerak. Batu tengkorak tu semakin menghampiri dan berhenti betul-betul depan muka Abang Ngani. Abang Ngani hanya mampu pandang sambil cuba baca ayat kursi dalam hati. Kawan, batu tu bersuara. Abang Ngani pandang je batu tu. Suasana ketika itu terasa terlalu hening dan sunyi. Suara cengkerik yang biasanya nyaring seakan berhenti. Suhu terasa sangat sejuk, tapi Abang Ngani berpeluh dalam kedinginan. Tiba-tiba batu tengkorak tu berubah rupa semula jadi kepala manusia dengan bahagian leher yang berlumuran darah. Darah tu macam menitik ke tanah. Abang Ngani sempat perhati ke tanah, tapi tak kelihatan walau setitis darah pun. Mukanya berlumuran darah dan mata kirinya hancur, macam ada sesuatu yang tertusuk pada matanya. Tengkorak tu bersuara. Kamu dan rakanmu telah jumpa aku, maka kamu bertiga mesti tolong aku. Tidak, kami tak tahu. Kami tak tahu apa-apa. Kami cuma cari batu lilin. Kami tak berniat cari kepalamu. Tapi kawan kamu telah ambil kepalaku dan kamu semua mesti tolong aku supaya aku bersemadi dengan tenang. Kalau aku tak aman, tak tenang, kamu dan kerabat keluargamu juga, aku akan pastikan tidak akan tenang. Apa yang telah terjadi pada kamu? Batu puaka tu terdiam sekejap, kemudian perlahan-lahan berputar mengelilingi Abang Ngani. Abang Ngani masih lagi terkaku. Kemudian batu tu berhenti semula dekat depan muka Abang Ngani dan mula ceritakan apa yang telah terjadi. Menurut batu tengkorak tu, berpuluh tahun yang lalu dia seorang pejuang. Hingga suatu hari pasukan mereka bertempur dekat tepi sungai tu, dia tertembak dekat mata kiri. Dalam masa dia bertarung dengan maut tu, kawan dia sendiri penggal kepala dia. Abang Ngani terdiam kejap. Biasanya bagi penganas komunis, kalau ada rakan yang tertembak, mereka akan penggal kepalanya dan bawa lari kepala tu supaya tak dikenali. Tiba-tiba terdengar bunyi lolongan anjing sayup je. Kepala tu kelihatan semakin gelisah dan bersuara. Ingat pesanku, tolong lakukan apa yang aku minta. Kamu dan rakanmu mesti tolong aku. Kemudian kepala tu bertukar jadi batu tengkorak semula, bergerak dan jatuh tergulik dekat perdu pisang tadi. Abang Ngani beristighfar beberapa kali. Tak lama kemudian kedengaran laungan azan subuh. Abang Ngani tersentak macam baru terjaga dari mimpi. Badan Abang Ngani mula boleh bergerak. Abang Ngani rasa peristiwa tadi cuma berlaku beberapa minit je, tapi rupa-rupanya hingga menjelang subuh. Dan pagi tu Abang Ngani terus pergi ke rumah Syarul. Rupanya Syarul pun tak tidur semalaman. Dia kena ganggu dengan batu tu. Masa bersarapan dekat warung Simpang 3, Abang Ngani berbincang dengan Syarul untuk buat seperti yang diminta oleh batu puaka tu. Mereka nak ajak Wan dan seorang lagi kawan yang mahir menyelam. Dipendekkan cerita, mereka ke lubuk Gelugo, tempat yang diceritakan oleh batu tengkorak tu. Lubuk tu agak dalam dan airnya sangat sejuk. Mereka amati tempat tu. Memang benar seperti apa yang diceritakan oleh batu puaka tu. Rupanya pasir hitam yang dimaksudkan tu adalah biji timah. Jadi mereka semakin teruja nak menggali. Dekat dasar sungai, mereka jumpa beberapa tulang berselerakan dan mereka balut tulang-tulang tu dengan batu tengkorak puaka tu sekali. Kemudian tanam bawah pokok jerai dekat pinggir sungai. Tak lama lepas tu, kata Syarul, dia mimpi didatangi seseorang yang ucapkan terima kasih pada mereka sebab tolong dia. Abang Ngani tak pasti mimpi Syarul tu ada kaitan dengan batu tengkorak atau tak. Tapi lepas tu mereka tak diganggu lagi. Okey, itu dia kisah daripada Abang Ngani. Kalau anda suka dengan cerita Abang Ngani ni, boleh klik video sebelah ni pula. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.